Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, seperti biasalah kita mulakan dengan bacaan doa. Okey. Hari ni saya nak Azwa baca doa, Azwa. Boleh ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khazairi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Siapa apa nama yang 5A tu? Kusairizam. Apa nama dia? Saya tak pandai apa? Kusyairi Zaim. Oh, Kusari Zaim. Okey, lupa-lupa je. Ada tak dia? Mana dia? Tak ada eh? Tidur lagi lah tu. Okey. So, kita akan mulakan. Sekejap ya. Okey, itu dia. Okey, iaitu bawah tajuk fungsi trigonometri, kita akan tengok lakaran graf. Okey, lakaran graf ni sangat penting. Semua orang wajib kuasai dengan baik. Wajib kuasai dengan baik. Okey, jadi dekat lakaran graf ni, kita ada 3 graf. Kita ada graf sin, kita ada graf cos dan graf tangent. Okey, kalau kamu ingat, hari tu saya dah tunjuk dah. Kena tengok video sebelum ni macam mana nak lakarkan graf sin cos semua tu. Cuma untuk hari ni, untuk pengukuhan, saya takkan ulang dari awal. Cuma saya akan bincangkan soalan-soalan yang berkaitan dengan lakaran graf ni. Sebab kalau ikut dalam ni, soalan dia tak berapa banyak contoh. Jadi saya nak awak buat yang ini. Okey. Jadi kita akan tengok dekat sini. Okey, untuk awal-awal ni saya akan terang dulu semula. Al-maklum lah kan. Dah periksa, lupa yang dibelajar. Okey. Jadi dekat sini kita akan mulakan dengan soalan ini, iaitu graf sin. So dalam soalan macam ni, apa yang penting? Apa? Kerjasama. Yes, okey. Jadi dekat sini, dah mandi dah belum? Dah mandi belum? Senyap, sah, tak mandi. Nak baca. Tak mandi. Okey. Okey, graf sin Kita tengok sini, saya akan lukiskan. Lepas tu saya, ini yang besar, panggil. Senyap aja. Yang kecil belum-belum dah besar. Okey, harap-harap Mikael nanti dah besar tak ada online lah. Nanti tak ada senyap macam korang. Terjangkit dengan korang. Okey, graf sin. Graf sin kamu kena ingat, graf sin akan bermula daripada mana? Graf sin akan mula dari mana? Diana. Ya, saya. Graf sin akan dilukis bermula dari mana, Diana? Ingat tak? Alamak. Okey, daripada alamak. Okey, kalau daripada alamak tu maksudnya lupa. Okey, saya tunjuk Jadi, okey, graf sin. Kena slow sikit. Okey, graf sin. So, awak akan tengok dia akan bermula daripada origin point. Okey, dia sin 2. Letak atas 2, letak bawah negatif 2, kosong. Lepas tu, you tengok. Dia sampai 360, cantik. Sini B-nya 2, cantik. Maksudnya 2 untuk 360 darjah. Jadi maksudnya kita akan buat 2 putaran. Okey, 1 putaran. Cet. Okey, net. Okey, ini 1 putaran. Lepas tu kita akan buat net. Itu dia 2 putaran. So, letakkan di sini 2 pi. Ataupun 360 darjah pun boleh. Itu graf sin. Okey. Jadi dalam kes soalan ini, sin ni dia akan ada tambah, ada tolak, ada naikkan atas. Okey. Ini yang basic. Di mana you tengok A is your amplitude, atas, bawah, maksimum, minimum. Then 2 ni B. Dia general form Y equals to A sin BX, cos BX, tangent BX. Semua sama.
Okey. Sin, tangent and cos. Semua sama. Okey. A untuk menentukan maksimum dan minimum. Kecuali tangent. Tangent dia tak ada maksimum minimum. Okey. B untuk menentukan bilangan putaran untuk 360 darjah. You ingat sebab saya tak guna formula. Jadi saya melakar sampai 360 darjah. Jadi soalan tu akan keluar pelbagai. Contoh, soalan saya Y sama dengan 3 sin 3X. Tapi dekat sini saya nak cuma sampai ke pi. Pi ataupun 180 darjah. Jadi awak tengok. Okey, awak tahu maksimum awak 3, minimum awak negatif 3. So letak kosong, letak 3, ambil 3 baris ya. Ke bawah negatif 3. Okey. Kemudian kalau awak tengok, kita nampak 3. B dia 3. 3 ni untuk 2 pi ataupun 360. Tapi dekat sini yang kita ada 3 ni tapi dia nak sampai pi saja. Kalaulah 3 tadi untuk 2 pi, soalan nak pi. Bila nak pi, maksudnya kita buat 1/2 putaran. Jadi awak buat 1/2 putaran. 1/2. Di sini pi awak. Ini kalau awak nak congak terus macam tu. Tapi kalau awak nak guna formula, tetap buat sampai 2 pi, boleh. Okey, dia nampak tu 3. So saya akan buat 3 putaran. 1. Sorry, tak cantik. Tak apalah, nanti saya nak padamkan. Okey. Okay, ni 2 naik atas 3. 3 ni untuk 3 pi. 2 pi. Tapi soalan nak sampai pi. Kalau itu 3 bermakna 2 pi, bermakna di sini pi awak. So yang ini kita padam pun boleh. Maksudnya awak tetap lukis sampai 2 pi, kemudian awak padam graf yang awak tak nak. Macam tu. Faham Boleh Okey, itu untuk graf sin. Begitu juga dengan graf cos dan graf tangent. Okey, untuk graf cos dengan graf tangent, perbezaannya bentuk dia. Bentuk dia untuk graf cos dengan graf tangent. Okey, jadi dekat sini awak tengok. Okey. Okey, ingat tahu awak kena kertas bergaris. Okey, kena kertas bergaris. Jadi saya masukkan dulu garis lah supaya awak nampak. Okey, sekejap Okey, jap. Sorry. Mana saya punya? Ustazah nak baca. Satu silahkan. Okey, ada orang masuk jap. Syam. Okey, jadi awak tengok sekarang saya terang untuk beberapa soalan melibatkan cos dengan tangent. Okey, tengok Y sama dengan T. Contohnya saya kata apa? 4 cos 2x. Okey, soalan nak daripada 0 sampai ke 2 pi. Okey, jadi awak tengok dia 4. Jadi kalau 4 ni jangan awak ambil 4 tau. Sebab 4 ni besar sangat. Awak jangan ambil 4, tapi awak ambil 2 cukup. Okey, so sini 0, sini 4. So ini negatif 4. Garis. Okey, jadi kita tengok. Okey, sudah sikit. Surah Syam. Sekejap Surah Syam. Okey, so kat situ graf cos kalau kamu tengok maksimum dia 4, minimum dia negatif 4. Kemudian kalau awak tengok ada berapa putaran dekat situ? Ni Mikael. Ada berapa putaran? Ada 2 putaran. 2 putaran untuk 2 pi. So terus buat cos. So ingat cos tu awak kena buat dari sebelah sini. Tandakan supaya saiz dia sama. Okey. Ni, sini. Okey. Lepas tu. Sorry.
Okey, dan awak kena ingat sebab soalan nak sampai ke ini padam. Okey. Kemudian Y. Okey. Sama juga. Saya nak sampai ke, kali ni saya nak buat sampai pi je. Okey, sampai pi. So tangent. Okey, ingat. Dua ni untuk 2 pi. Soalan nak sampai pi je. Bermakna kita buat satu saja. Okey. Jadi tangent 3. 1, 2. Okey, ni atas saya tak cukup 3. 1, 2, negatif 3. Ini kosong. Lepas tu awak ingat. Awak punya titik putus-putus dia dari sini. Okey, sini. Ini maksudnya garis asimtot. Apa garis asimtot? Iaitu garis yang kamu tak boleh sentuh. Okey. Jadi dekat sini bila kita dah buat pengiraan seperti ini, kita tahu kita cuma buat satu putaran. Satu putaran, jadi dia bermula dari atas. Sorry. Betul tak atas? Sa. Tak. Kenapa tak? Negatif. Ya, graf itu negatif. Okey. Jadi bila graf negatif kita akan bermula dari bawah. Dari bawah. Okey, atas. Stop. Bawah. Atas. Stop. So ini awak punya pi. Macam tu. Itu untuk graf tangent. Okey, kenapa kalau awak tengok sini tangent ni macam sama juga dengan tadi. Kita tengok bilangan putaran berdasarkan kita punya nilai 2 pi. Jadi kalau B kita 2, maksudnya dekat 2 pi akan 2 putaran. Tapi sebab soalan ni cuma sampai pi, so cukup awak buat satu. Tapi kalau awak nak buat juga sampai 2 pi, dan kamu padamlah. Sebenarnya kalau kamu tak padam tak kisah, macam saya maklumkan sebelum ini. Tapi kalau kamu tak padam nanti bahaya bila kita nak buat dia punya bilangan penyelesaian. Okey, sampai sini kamu dah siap. Okey, sekarang kamu tengok bila soalan tu saya moduluskan. Bila saya moduluskan maksudnya apa? Apa-apa yang berada di bawah kita naikkan. Apa-apa yang berada di bawah kita naikkan, maka kat bawah ni kita akan padam. Ada orang kata tak payah padam tak apa. Okey, tak nak, kita kena padam. Okey, kita padam dan kita pastikan semuanya kita dah naikkan ke atas. Jadi itu dia graf kita. Apabila dia reflect, pantulkan ke atas. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Graf cos pun sama. Macam mana graf cos ni apabila kita naikkan dia? Apa jadi dengan soalan ini? Apa jadi dengan graf ini? Contoh graf ini tengok saya moduluskan, lepas tu saya tolak 1. Awak tengok saya moduluskan dulu. Bila saya moduluskan, maksudnya yang kat bawah tadi saya akan naikkan ke atas. Yang kat bawah tadi saya naikkan ke atas. Jadi graf saya yang jadi bentuknya yang warna purple. Itu dia. Tapi tak habis di situ. Sebab soalan itu tolak 1. Bila tolak 1, maka kita kenalah tolak 1. Tolak 1 jadi dekat situ 4. 4 tolak 1. Semua tu kita kena tolak. Tolak 1, tolak 1, tolak 1. Jadi kita tengok 4 tolak 1, kita akan dapat 3. Kosong tolak 1, negatif 1. Negatif 1 tolak 1, kita akan dapat di situ adalah negatif 2. Jadi Bukan sorry. Sebab kita punya skala tadi tadi kosong kan? Saya tolak 1. Betul lah. Tadi atas 4 kan? Sini negatif 4, tolak 1 negatif 5. Betul? Betul. Okey, sini negatif 5. Okey, terima kasih. Okey, so kita tahu kosong kat mana. Jadi, ini negatif 1 kan. Kalau sini negatif 1, okey, ini 3. Jadi, tadi kan kita buat skala. Satu baris nilai dia 2. Bermakna kosong kita ini negatif 1, kosong kita akan naik atas ni. So ini kita punya kosong di sini. Jadi, Pak CX kita yang asal kita kena padamkan. Macam tu. Okey, hari tu jawab soalan ni okey tak? Trigonometri. Okey tak?
Mana ada kan? Tak ada lakaran graf Oh, ya, tak mana ada. Anjing buat saya Sorry. takut. Tak ada. Allahu Akbar. Sorry. Terkejut Adam. Okey, itu dia. Jadi, ada pula soalan. Awak hati-hati. Ada soalan tiba-tiba dia negatifkan. Apa yang awak dah moduluskan tu, tiba-tiba dia letak negatif kat luar. Macam tu soalan tu. So, kalau macam tu, awak turunkan balik. Yang ni hati-hatilah. Sebab, dia nak modulus negatifkan. Negatifkan, awak tengok ini kosong. So, awak kena turun 3. 3 dekat sini kan? Sorry. Ini kalau sebab soalan tu macam-macam boleh jadi. Alamak. Okey, saya ambil warna hijau. Kita ambil highlight lah bagi nampak sikit. Okey. Jadi awak tengok sekarang kita negatifkan modulus. Negatifkan modulus maksudnya apa yang kat atas kita turunkan. Kita akan turunkan. Saya macam ambil hijau tadi. Jadi macam tu. Kena ambil hijau lah, nanti tak nampak. Okey. So, macam tu. Then, macam tu. Then, macam tu. Macam tu. So, dia ada benda ni. So, jawapan kita yang warna hijau tu. Okey, jawapan kita yang warna hijau. Itu kalau dia negatifkan yang dah modulus. Negatifkan maksudnya kita turunkan dia balik. Faham Boleh So, itu bentuk-bentuk dia. Okey, di mana dekat sini awak kena tahu macam mana dan tentukan A, mana dia punya B. Supaya awak tahu ada berapa bilangan putaran, ada berapa maksimum minimum dia, macam tu. Okey, nampak soalan ni? Allah halusnya soalan ni. Okey, jadi awak tengok soalan ini. Besarlah sikit. Okey, jadi awak kena ingat, saya ajar sampai 2 pi. Tapi soalan boleh bagi macam-macam pi. Okey, jadi kalau awak tengok dekat soalan ni, dia nak apa? Ni senang. Dia nak sin, 2 sin tapi dia negatif. Dia nak sampai pi sahaja. Sampai pi sahaja. Okey, then dia nak negatif 2 sin 2x. Jadi awak tengok ni graf dia, graf sin negatif. Graf sin negatif ke bawah. So ini kosong, atas 2 ke bawah negatif 2. Okey. Awak tengok dia 2 kita dah tandakan, yang ini kita dah tandakan. Sekarang kita tengok B. B kita 2. 2 tu untuk 2 pi. Sekarang kita tengok soalan. Soalan cuma sampai pi. Bermakna kita buat satu saja. Grafnya graf sin. Dia negatif. So, sin negatif. Kita letakkan sini. Dia nak buat satu putaran saja. So, awak buat. Dah. Cukup sampai pi. Faham tak? Jadi, tak payah sampai 2 pi. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, sampai sini awak tengok. Cara sebenarnya soalan ini y sama dengan negatif 2 sin 2x tambah 1. Jadi kita tambah 1. 2 tambah 1 3. 0 tambah 1 1. Negatif 2 tambah 1 negatif 1. Bermakna kosong kat mana? Tu dia kosong. Itu kosong. Ini kita punya pi. Bermakna graf yang asal dia punya paksi tu kita akan buang. Paksi X-nya kita akan potong. So itulah keadaan graf kita berada di awang-awang. Tapi kalau contohlah soalan ini tiba-tiba tengok-tengok dia ada modulus. Maksudnya setelah dia tambah 1 lepas tu modulus. So kalau modulus maksudnya yang perlu dinaikkan hanya yang kecil yang bawah ni je. Yang ni kita padam. Itu bentuk graf. Jadi jangan terkejut. Ramai pelajar nanti bila nampak dia tergantung tu dia pergi turunkan. Tak mau. Biarkanlah dia tergantung sebab dia memang tergantung. Okey, you tengok sini. Ini senang. 3/2 maksudnya 1/2 putaran sampai 2 pi. So buatlah 1/2 putaran. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, jadi kalau contoh soalan ini, tengok soalan ini y sama dengan 2 tambah 3 sin 3/2x tapi soalan cuma sampai pi. Dalam kes ini,
3/2 untuk 2 pi. Bila sampai pi dia jadi 3/4. Jadi 3/4 tu susah kamu nak lukis. So kalau soalan macam ni, baik awak buat je sampai 2 putaran. Okey, dia nak 1/2 kan? Sin positif ni. Ini 1, ini 1/2. 1/2 sampai 2 pi. Sampai 2 pi itu adalah 1/2. So kosong. Sekarang kita nak sampai pi. Sampai pi bermakna kita akan sampai sini saja. Ni. Jadi awak padamkanlah yang ini. Macam tu. Jadi ada soalan yang mudah untuk kamu terus buat sampai pi. Ada soalan yang susah kalau kamu nak tengok 3/4 tu dekat mana. Jadi buatlah dulu sampai 2 pi. Lepas tu kamu padamkan. Boleh Okey, next kita tengok seterusnya yang ini. Ini banyaklah untuk graf sin ni. Jadi ini nampak dia akan tambah dulu baru modulus. Bila tambah dulu baru modulus, jadi kalau awak nampak sini gambar dia akan bentuknya akan berbeza. Kalau dia modulus dulu baru tambah, bentuknya akan sekata. Maksudnya cantiklah graf dia. Yang ini cantik. Yang ini yang pelik sedikit. Awak tengok ni sampai 720. Jadi awak tengok dekat sini B. B dia 1. 1 tu untuk 2 pi. 2 pi ataupun 360. Soalan nak sampai berapa? Soalan nak sampai 720. 720 iaitu sampai ke 2 pi. Bila 720 adalah 4 pi. Okey? Bermakna berapa putaran kita kena buat? Berapa putaran? Hello? 2. Ya, 2 putaran. Jadi soalan ini kita akan buat sin positif ke atas. Okey, kita kena buat 2 putaran. Okey, 2 putaran. Di sini awak punya 720 ataupun awak punya 4 pi. So dekat sini awak punya 2 pi. Sini kosong, awak tengok atas 3, bawah negatif 3. Okey, dia tambah 1. So tambah 1 dulu baru modulus. Jadi okey, awak cuba buat dua-dua soalan ni, awak nampak perbezaan dia. Okey. Jadi tapi itulah saya kata tak payah hafal pun. Jangan kalau dia tambah dulu jadi gini, kalau dia modulus dulu jadi tak payah hafal. Awak buat je. Awak buat je. Jadi nanti kalau awak faham dia tak ada masalah dah, tak perlu nak hafal benda tu. Banyak lagi benda yang perlu kamu hafal. Boleh? Okey? Okey, sekarang saya ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Tak ada. Okey. Okey, sekarang you tengok. Saya nak bagi kamu graf tangent lagi. Graf tangent. Graf tangent ni sebab pelajar dia macam susah sikit nak lukis lah. Kan? Kalau soalan saya contohnya berapa? Dalam modulus 2 tolak 3 tangent X. Okey, soalan saya sampai ke pi. Jadi awak tengok caranya. 2. 2 ni 2 pi. Saya nak sampai pi. Bermakna saya 1 putaran. 1 putaran. You tengok grafnya negatif. Bermakna tangent dari bawah. Garis putus-putus kita letakkan di sini. Ini garis putus-putus. Okey, ini garis putus-putus. Kita nak buat 1 putaran saja. Tangent ke bawah. Ke bawah. Okey, atas. Bawah. Atas. Okey, cukup. So di sini awak punya pi. Okey, letaklah kat mana? Sini letak 3. Kat bawah sini letak negatif 3. Sini kosong. Dia kata tambah 2. 3 tambah 2 jadi 5. Kosong tambah 2 jadi 2. Negatif 3 tambah 2 jadi negatif 1. So kosong kat mana? Kosong dekat sini. Jadi pi ni turunkan saja. Biarkan dia tergantung. Yang naik yang mana? Ni je. Naik sikit. Naik sikit. Dah. Jadi yang mana kita, jadi awak tengok graf yang lain awak kena padamkan. 4cx ni padam, ini padam. Okey, jadi awak tengok yang bawah ni kita padam. Graf kita yang akan ada ialah jap Okey, graf kita yang baru yang ini. So jawapan kita nanti yang ni je. Itu macam
Tergantung macam tu. Jadi yang warna biru. Okey, jadi jangan takut. Nah, pula gambar aku lain macam ni. Tak apa. Betul lah tu. Itu graf tangent. Sebab dia ada tambah dan dia moduluskan. Tapi kalau soalan tu dia modulus dulu, gambarnya akan cantik. Okey, kita tengok. Kalau kita moduluskan dulu, gambar dia akan lebih cantik. Okey, tengok. Kita moduluskan dulu. Maksudnya soalannya Y sama dengan negatif 3 tangent 2X dan modulus baru dia tambah 2. Baru dia tambah. Lajunya. Mana dia? Okay. Then apa yang awak perlu buat sini? Kita akan ni baru dia kata kat sini soalannya contohnya baru tambah 2 di luar. So kita buat graf tangent. Graf tangent. Graf tangent sama juga. Range diberi daripada sampai pi je. So kita akan buat garis putus-putus seperti biasa. Garis putus-putus. Okay. So dia tangentnya tangent positif. Okay. Soalan saya tangent positif Okay. Dan kita nak buat satu putaran saja. Okey, itu satu putaran kita. Dan ini sampai kita punya pi. Soalan kata modulus, jadi kita naikkan dulu. Ingat dekat sini tajam tau. Jadi, yang kita dapat dekat sini, so ini kita padam, itu dia graf kita. Jadi, apa yang kita perlu buat sekarang, tengok sebab dia kata dah tambah, dah modulus, sini letak 3, bawah tadi negatif 3, sini kosong. Dan dah modulus baru tambah 2. 3 tambah 2 jadi 5. Kosong tambah 2 jadi 2. Jadi graf kita begitu. Pi di bawah. Jadi graf kita berada di awang-awang. Jadi tak ada masalah lah. Itulah graf kita. Jadi jangan pandai-pandai awak pergi turunkan pula. Awak kata, mana boleh ni graf ni kat awang-awang macam ni. Tak boleh padam pula So paksi X awak kena ubah lah. Paksi X awak kena ubah. So sini awak punya kosong. Jadi paksi X awak padam. Okay, tak boleh padam pula saya punya ni. Alamak. Tak boleh padam lah pula. Yang lain terpadam. Okay. Ni padam paksi X yang ni padam. Tak nak. Biarkan dia. Nanti kalau tak ada 2 paksi X, salah nanti. Boleh Okay. So itu graf sin, graf cos dan graf tangent. Banyaklah. Okay, ni tu graf sin lagi. Soalan banyak tanya sin sebab graf sin tu sebenarnya lebih mudah untuk kamu lukis sebenarnya. Okey, ini yang contoh ada dalam buku teks. Tapi dalam contoh dalam buku teks, ni contoh ke-11. Okey, awak ingat buku teks dia menggunakan kaedah ini. Saya tak nak awak gunakan ini tau. Ini kalau soalan kata plot. Kalau dia kata plot baru awak buat. Banyak ni kalau kau nak buat ni. Nak plotkan, nak kena guna kertas graf. Okey, sekejap ni dia. Jadi, kat sini, soalan ni dia kata nyatakan fungsi kosinus yang diwakili oleh graf. Jadi, dekat sini kalau awak tengok soalan ni, dia dah ada graf. Kita nak persamaan dia. Kita tengok kita nak persamaan dia. Jadi, persamaan dia dekat sini, awak tulis macam ni. Y sama dengan. Kita nampak graf ini graf cos. Letak dulu cos. Lepas tu kita nampak maksimum minimum kita 4 dengan negatif 4. Letak 4 di situ. Okey, jadi kalau awak tengok soalan ini dia tak ada julat dia. Okey, dia tak ada julat dia. Okey, sepatutnya kalau ada julat kita akan nampaklah cara nak awak nak tentukan sebenarnya sebab dia bagi 2 pi. 2 pi ni awak tengok untuk 2 pi ni berapa putaran? Sorry, tengok Untuk 2 pi ni kita ada 2 putaran, betul? Jadi kat sini 2x. Okey, 2x. Maksudnya soalan ini 4 cos 2x. Tapi sebab dia daripada negatif pi sampai 2 pi. Jadi kita buat sini negatif pi x sampai ke 2 pi. Okey, jadi yang ini untuk kita punya kawasan positif. Julatnya dia berubah sebab dia buat daripada negatif. Okey, nampak? Jadi mula-mula awak tengok jenis graf. Graf apa? Graf cos. Tengok maksimum minimumnya berapa? Letak. Bilangan putaran berdasarkan tengok 2 pi. Kalau sini 2 pi, 3 putaran, dekat sini 3.
Kalau dekat 2 pi cuma 1 putaran, tulis 1. Dekat sini 2 pi-nya 2 putaran. Maka kita tulis B-nya 2. Boleh? Nampak? 4 cos 2x. Dia buat kosong sampai 2 pi. Culat dia. Sebab saya tengok kat sini dia letak negatif. Tapi biasa soalan memang daripada kosong. Tapi sebab lakaran ini sampai negatif. Sebab tu saya letakkan negatif dekat situ. Tapi maksudnya kita bila kita lakar, kita nak tengok formula yang saya gunakan tadi, kita berdasarkan daripada kawasan kosong sampai ke kawasan ke arah positif. Okey. Ni, dia kata nyatakan color. Diberi fx adalah 3 sin 2x. Nyatakan color bagi graf y sama dengan fx. Seterusnya nyatakan bilangan kitaran graf. Ada berapa color dekat sini? Color tu maksudnya putaran dia tu. Ada berapa? Okey. Dia sebenarnya boleh connect tau kakak dengan situ. Mandi. Masuk toilet. Papa punya laptop. Okey, jadi awak tengok dekat sini. Tadi soalan kata color. Color awak tengok dia gunakan formula. Dia guna formula. Jadi kita tak payah guna formula. Graf dia tadi awak tengok. Kan? Soalan dia y sama dengan 3 sin 2x. Jadi color tu kan saya kata putaran. So dia 2x. Bermakna dia 2 putaran ataupun 2 color. Okey. Jadi kat sini dia gunakan 360 bahagi dengan 2. Dia kata bilangan kitarannya ialah 2. Lah, Papa dalam toilet terkunci. Kejap sorry Okey, sorry Okey, jadi awak tengok dekat sini bilangan kitaran iaitu color dia berdasarkan you punya X tadi. B kamu. Kan soalan saya dah bagi tahu Y equals to A sin BX. Jadi B awak adalah untuk menentukan bilangan putaran. Jadi kat sini dia guna formula. Jadi kalau guna cara yang saya tunjuk dah tak perlu guna formula. Faham tak ni? Faham tak? Tolong respon. Faham. Jadi B ni bilangan putaran. 3 ni amplitude. Nampak? Soalan kata nyatakan amplitude bagi graf. So jawapannya 3 amplitude dia. Okey, dia kata tuliskan koordinat bagi titik maksimum. Jadi kalau awak tengok dekat sini, kan awak nampak dia dah tentukan putaran dia. Jadi dia nak titik maksimum. Titik maksimum kita tahu Y kita. Jadi lepas kita lakar, sebenarnya kita boleh nampak kat mana titik maksimum ke minimum. Tengok dia Y sama dengan 3 sin 2x. 3 sin 2x. Bermakna kita buat sin 2 putaran. Okey. Ini 360. Sini kosong. Sini 3. Sini negatif 3. Sini 360. Sini 180. Sini 90. Sini 270. Jadi maksimumnya apa? Iaitu 45 darjah. X-nya 3. Lepas tu apa lagi? Awak ambil sini 225. Apa lagi? Itu maksimum. Minimumnya di sini. Faham tak? Jadi bila dia nak koordinat ni, lepas kita lakar ni kita dah tahu. Soalan lakarkan. Pada paksi yang sama lakarkan negatif 3 sin 2x. Pada paksi yang sama negatif 3 sin 2x, bawah lah. Naik macam tu. Boleh? Boleh tak? Pakai. Jadi nampaklah, dapatlah macam tu. Jadi kita dah tak perlu nak hafal formula-formula ini lagi. Boleh? Okey, so saya harap ni yang tangent. Tangent saya dah tunjuk dah tadi. Okey, barulah saya gunakan yang buku teks ni. Tapi saya dah terang semua. Okey, jadi dalam tolong buat modul modul lakarkan graf semua soalan-soalan ni. Lakar tau, saya tak nak buat plot. Okey, boleh?
So next class kita akan teruskan untuk topik yang seterusnya. Yang garis lurus ni saya dah ajar belum kat kelas? Wujudkan garis lurus ni. Rasa belum. Belum Okay, so next class kita akan masuk yang ni. So kita harap semua akan join lah hari Selasa nanti. Supaya insyaAllah bila kita habis tajuk ini, datang ke sekolah tu kita dah tinggal topik yang terakhir, kemudian kita buat ulang kaji saja. Boleh Okay, saya stop kat sini. Kita jumpa next class. Okay? Bye. Assalamualaikum. Sebelum saya lupa, ingat baca yang dalam grup tadi, awak punya hantaran soalan tu. Kertas 1 lain, kertas 2 lain, soalan jawapan kertas 2 lain. So ada 3 set. Faham? Okey. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Oh, cikgu. Ya. Kehadiran hari ni. Kehadiran hari ni. Kejap lagi saya masukkan Saya lupa bulan 10 punya. Ingatkan hari